Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan siri yang kedua pengajian kita buat episod yang kedua berkenaan dengan kitab Taurat yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Pada siri yang lalu kita telah pun menyebutkan tentang kepentingan kedudukan kitab Taurat bagi seorang yang beriman. Jadi kalau kita ini benar-benar beriman, kita mesti kena menerima, kita mesti kena meyakini akan kitab Taurat merupakan salah satu daripada kitab yang pernah Allah turunkan kepada salah satu Rasul iaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Secara tidak langsung, tajuk kita tentang kitab Taurat ini kita akan menghimpunkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang ada menyebut tentang Taurat. Ayat-ayat itu kadang-kadang disebut kalimah Taurat dan kadang-kadang ada ayat itu yang dia tidak menyebut kalimah Taurat tetapi ada menceritakan tentang kitab Taurat. Okey, malam ini apa yang kita akan pelajari? Okey, perbahasan pertama pada malam ini topiknya adalah kita akan bincangkan tentang kalimah Taurat ini. Okey, adakah ia merupakan kalimah dalam bahasa Arab ataupun bukan di dalam bahasa Arab? Kita tahu perkataan At-Tauratu memang disebut 18 kali di dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu adalah diturunkan dalam bahasa Arab. Okey. Namun para ulama membincangkan adakah At-Taurah itu asal-asalnya memang bahasa Arab ataupun sebagainya. Okey, ini kita akan bincangkan perkara pertama. Yang kedua, kita akan membincangkan topik yang kedua adalah tentang penyebutan kalimah Taurat yang kita akan perincikan kedudukannya di dalam beberapa surah. Walaupun siri satu yang lalu kita telah menyebut penyebutan Taurat sebanyak 18 kali, namun kita belum lagi sempat untuk menyebutkan tentang surah apa, Madaniyah ke Makiyah. Kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ini secara ringkas. Kemudian topik yang ketiga pada malam ini kita akan sama-sama membaca, memahami bagaimana Al-Quran mensifatkan Taurat ini, maksudnya Taurat ini apa ciri dia? Apakah sifat-sifat dia? Adakah Taurat ini sama ciri seperti Al-Quran? Adakah Taurat ini memiliki sifat-sifat yang sama seperti Al-Quran? Persoalan ini kita akan dapat rungkaikan sedikit sebanyak di dalam beberapa surah. Jadi itu tiga topik yang kita akan pelajari untuk siri yang kedua pada malam ini. Okay, dalam masa yang sama, saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan, kalau boleh, tuan-tuan perempuan bolehlah membuka ataupun merujuk di dalam Quran terjemahan bagi memudahkan mencari ayat dan membaca terjemahan ayat. Okey. Kita lihat terlebih dahulu untuk pengisian pada malam ini. Okey, kita nak bincang tentang kalimah Taurat di dalam Al-Quran.
Okey, adakah Taurat ini dia bahasa Arab ataupun bukan? Okey, pendapat pertama. Okey, pendapat pertama di kalangan para ulama mengatakan At-Taurat tu memang ia diambil daripada dia memang dalam bahasa Arab. Kalau At-Taurah itu dalam bahasa Arab, maka ia mesti mempunyai kata dasar dia, mesti ada root word dia. Mesti ada kata dasar dia diambil daripada mana. Ejaan At-Tauratu. Maka At-Tauratu asalnya kalimah apa? Adakah kalimah waryun? Adakah kalimah At-Tauriyatu? Ataupun kalimah waria? Wallahu ta'ala alam. Okay. Yang kedua kata, sebagian ulama yang kedua kata, dia kata kalimah Taurat ini, dia bukan bahasa Arab. Dia bahasa Ajam, dia bukan bahasa Arab. Jika ia bukan bahasa Arab, maka kita tak boleh nak cari apa root word dia dan apa makna dia. Kalau ulama yang kata ia adalah bahasa Arab, maka ada root wordnya, kata dasar dia dan ada maknanya. Okey. Perbahasan dia panjang untuk pendapat yang pertama ni. Dia ada beberapa ulama yang kata ia bahasa Arab pun berbeza pandangan dalam mencari huruf asal membentuk kalimah Taurat tu apa. Salah seorang di antara ulama yang berpegang kalimah Taurat memang bahasa Arab seperti mana Al-Imam Al-Gharib Al-Asbahani ataupun Al-Asbahani. Okay, kenapa saya bawa nama beliau? Kerana Al-Imam Al-Gharib Al-Asbahani memang ada mengarang satu kamus, satu kitab yang menjelaskan makna bagi kalimah-kalimah yang tertentu. Maksud dia, kalau macam kita ni, adanya kamus Dewan Bahasa, kamu Dewan lah, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kalau kita nak tengok kalimah ini apa, maknanya apa, ada satu kamus. Jadi jadi ada satu kamus yang menyenaraikan kalimah At-Taurah tu makna apa. Okey, ini dikarang oleh Al-Gharib Al-Asfahani dan termasuk ulama lainlah. Namun begitu, saya merujuk kepada apa yang ditulis, yang dikaji oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Okay, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi memang ada menulis tajuk berkenaan dengan hadisul Quran. Al-Quran menceritakan tentang At-Tauratu wal Injil. Apa Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau ada mengarang kitab tema tentang Taurat dan Injil. Jadi dalam kitab tersebut, beliau lebih memilih kalimah Taurah bukan bahasa Arab. Bukan sekadar Dr. Salah. Sebenarnya Dr. Salah Al-Fattah Al-Khalidi, beliau menukilkan ulasan daripada Al-Imam Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ni sangat terkenal, salah seorang ulama Al-Mufassir. Jadi Ibnu Ashur berpendapat At-Taurah bukan bahasa Arab. Dia adalah kalimatun a'jamiyah. Jadi nak pilih yang mana? Kalau bagi saya untuk memudahkan perbincangan, sebab kita semua ni yang belajar ni bukan yang faham sangat pun bahasa Arab, betul tak kan? Jadi kalau nak bincang panjang tu, dia perlu waktu yang panjang. 1 jam ni boleh bincang tentang nama saja. Jadi untuk memudahkan perbincangan kita, bahkan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ashur, Dr. Sa'ad Al-Khalidi, kita pegang kepada ia bukan bahasa Arab. Jadi selesailah perbincangan tentang
pengertian Al-Taurah. Jadi Al-Taurah ni dia tak ada makna lah. Kalau bukan bahasa Arab maksudnya, dia adalah Al-Taurah. Dia adalah kata nama dalam bahasa Ibrani. Tapi apa nama dia? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Selesai untuk topik yang pertama. Okey, topik yang kedua adalah tentang penyebutan kalimah Taurah sebanyak 18 kali. Bukan 18 kalimah ni. Saya tersalah. Maafkan saya sekejap. Saya betulkan 18 kali. Okey. Okey, yang betulnya ini. 18 kali penyebutan Taurah di dalam Al-Quran. Memang diulang. At-Taurah, At-Tauratu, At-Tauratu. Okey, mari malam ini kita ulang kembali apa yang telah kita lalui pada siri yang pertama, tetapi ada sedikit penerangan tambahan. Okey, 18 kali itu dalam surah apa? Okey, ayat dia, surah dia sebenarnya kita telah sebut pada siri yang lalu lah. Ni dia punya senarai dia, 18 kali itu. Okey, kita dah tunjukkan pada siri yang lalu. Okey, namun malam ini kita akan fokus kepada dua surah utama, iaitu surah Al-Ma'idah dengan surah Al-Imran. Okey, sebelum itu mari kita bincangkan dulu. Okey, 18 kali pengulangan penyebutan At-Taurah ia berada pada dua jenis surah. Okey, ada dua jenis surah. Dua jenis surah ni maknanya ada satu kali sahaja daripada 18 kali itu ia disebutkan kalimah Taurah itu di dalam surah Makkiyah. Makkiyah ni merujuk kepada mana-mana surah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah. Satu kali ini ia berada dalam surah Al-A'raf. Okey. Selebihnya, iaitu 17 kali kalimah Al-Taurah, ia berada dalam surah-surah Madaniyah, iaitu surah-surah yang turun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Okey. Kalau digabungkan surah Makkiyah dengan surah Madaniyah, dapatan saya ada 7 surah. Ketujuh-tujuh surah ini ada menyebut kalimah Al-Taurah. Satu daripada 7 surah itu adalah surah Al-A'raf. Okey. Surah yang lain tu surah apa? Surah yang lain itu dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatah, dalam surah As-Saf, dan dalam surah Al-Jumu'ah. Okey, ada 7 surah. Al-Imran, Al-Ma'idah, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Fatah, As-Saf dan Al-Jumu'ah. Daripada 7 surah ini, jika diteliti, satu surah daripadanya adalah Makkiyah dan selebihnya adalah Madaniyah. Okey. Kenapa penyebutan kalimah Taurat banyak disebutkan di dalam surah Madaniyah? Apakah alasan di sebalik itu? Okey. Kita telah terangkan apakah pengertian surah Madaniyah. Surah yang turun selepas hijrah. Okey, selepas Nabi berhijrah, siapakah manusia yang Nabi jumpa ketika Nabi berada di Madinah? Kita tahu apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi bertemu dengan Ahlul Kitab di kalangan Yahudi. Semasa Nabi 13 tahun di Mekah, Nabi tidak bersama dengan orang Yahudi. Tetapi Nabi bersama dengan
al-musyrikin, orang Arab musyrikin. Belum ada lagi orang munafik, belum ada lagi orang Yahudi di Mekah. Sebab tu Allah sebut sekali je penyebutan Taurat dalam surah Al-A'raf. Selebihnya disebutkan Taurat itu di dalam surah-surah yang turun selepas hijrah, kerana selepas hijrah lah Nabi menemukan orang-orang Yahudi. Tengok betapa tepatnya penyebutan Al-Taurah di dalam surah Madaniyah. Okey. Kalau kita dalami lagi, dalam surah Madaniyah tu ada 2 surah yang utama yang banyak menyebutkan kalimah Taurah. 2 surah itu, surah yang pertama adalah surah Ali Imran, iaitu surah keluarga Imran, ada 6 kali diulang dalam surah Al-Imran. Okey, nak tahu 6 kali itu berada pada ayat yang keberapa? Kita telah sebutkan pada kuliah yang lalu. Kan ada nota kot, saya rasa siri yang pertama tu rasanya ada nota. Nanti kena rujuk balik. Okey, tak apa, saya paparkan contohnya macam ni. Okey, cuba tengok. Surah Al-Imran ke surah yang ketiga. Jadi 6 kali disebutkan At-Taurah, ayat nombor berapa? Cuba perhatikan baik-baik pada spotlight yang saya tunjukkan ni. Dekat ayat yang ketiga. Okey, 48, 50, 65. Lepas tu dalam ayat nombor 93, 93. Sudah berapa kali dah? 6 kali, betul tak? Pada ayat 93 diulang sebanyak 2 kali. Okey. Selebihnya, iaitu yang paling banyak penyebutan At-Taurat, dia berada di dalam surah Al-Ma'idah, surah hidangan. Okey, 7 kali itu ayat yang keberapa? Okey, kita kena tengok maklumat yang berikutnya. Okey, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Okey. Yang pertama, kita akan jumpa pada ayat yang ke-43, 44, 46, 46, 66, 68. Baru 6 kali. Yang ketujuh kat mana? Ada pada slide yang berikutnya, iaitu pada ayat 110. Ya, 110. Yang selebihnya disebutkan sekali. Sekali dalam surah At-Taubah, sekali dalam suratul Fatah, sekali disebut dalam surah Saf, sekali disebut dalam suratul Jumu'ah. Tapi yang paling banyak dalam surah Al-Ma'idah. Kenapa? Apakah munasabahnya penyebutan At-Taurat disebut dalam surah Al-Imran dan juga surah Al-Ma'idah? Mesti ada hikmah dia. Kerana kita tahu Allah itu bersifat Al-Hakim. Dan Al-Quran itu juga adalah Wal-Quranil Hakim. Okey. Kalau kita ambil waktu sedikit, tak perlu panjang, kita telah pun sama-sama mengetahui siapa itu keluarga Imran. Keluarga Imran, kita mengetahui keluarga Imran terdiri dari siapa? Ada watak siapa? Ada watak Maryam alaihissalam dan adanya watak Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Okey. Keluarga Imran adalah Bani Israel. Okey. Jadi ada kaitan dengan Musa, ada kaitan dengan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa Nabi Isa ini merupakan Rasul Bani Israel yang terakhir sekali Allah utuskan kepada Bani Israel. Okay. Walaupun kita tahu Nabi Isa ini
kitab khas dia adalah Al-Injil. Tetapi Nabi Isa itu, ia adalah Nabi Bani Israel. Maknanya, kitab Taurat tu dah ada dah. Kita tahu tu daripada Nabi Musa. Dan Nabi Isa ni antara Rasul yang ujung-ujung sebelum Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian dalam surah Al-Maidah, hidangan. Kita pun tahu kisah hidangan ini adalah kisah yang dikaitkan dengan Al-Hawariyun, iaitu pendukung, pengikut setia Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Ada perincian lain tapi cukuplah dengan kadar ini penyebutan Al-Taurat dalam dua surah ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan topik yang ketiga adalah ciri dan sifat ataupun ciri dan dia bahasa Arab, dia sebenarnya senang. Bahasa Melayu ni kita macam berulang. Kalau bahasa Arab tu dipanggil, disebut sebagai awsafu. Sifat. Dia panggil sifat-sifat. Okey, bolehlah kita letaklah tajuknya ciri dan sifat Taurat di dalam Al-Quran. Maknanya ayat Al-Quran nak cerita kepada kita Taurat tu apa? Apa gunanya? Apa sifat dia? Apakah ciri-cirinya? Jadi selama ni kita baca Quran, Allah cerita pasal Taurat ke? Rupanya ada ayat-ayatnya. Kalau kita tak mengambil, kalau kita tak kalau kita tak buat pengajian seperti ini, maka kita, wallahualam, mungkin tuan-tuan ada ruang dan waktu nak pergi belajar tentang Taurat. Jadi kita mengambil inisiatif untuk kumpulkan ayat-ayat tentang Taurat. Malam ni insya-Allah kita akan sama-sama dapat mengetahui sedikit sebanyak bagaimana Allah kata Taurat itu apa. Okay. Untuk rujukan ayat yang pertama, kita akan ambil satu ayat dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-145. 145, muka surat 168. Cuba kita buka dalam Quran terjemah muka 168, surah Al-A'raf. Okey. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan baik-baik. Okey. Kejap ya. Ini macam ada sedikit kesalahan sikit. Sekejap ya. Saya membaiki kesilapan sikit saja. Pada kecil sangat tulisan dia tak nampak dengan ukuran saya yang tak nampak buat note ni. Okey. Ini ayat 145. Betul ya? Saya sebut ayat 145 tadi ke? Betul, 145. Okey. Saya bacakan ayat ini dengan ringkas saja. Lepas tu kita baca terjemahan. Lepas tu kita kembali kepada nak melihat ayat-ayat yang beberapa ciri dan sifat At-Taurat. Okey. Ayat ini adalah ayat yang kita kata apa? Ayat yang paling awal lah menceritakan tentang kitab Taurat. Sebab ayat 145 ni ayat yang menyebutkan bagaimana Nabi Musa menerima kitab Taurat selepas beliau bermunajat selama 40 malam. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa katabna lahu fil alwah. Okey. Dan kami telah tulis untuknya di lauh. Maknanya Allah bagi tahu kitab Taurat ini sudah
ditulis siap-siap bagi kepada Nabi Musa. Yang Allah kata, dan kami telah menuliskan untuk Musa itu, pada lauh-lauh itu. Pada lauh-lauh itu sebenarnya merujuk kepada kitab Taurat yang telah ditulis di mana? Ditulis di lauh. Okey. Dalam lauh itu, ataupun kita kata dalam kitab Taurat itu, min kulli syai'in mau'izatan. Okey, ini ciri yang pertama. Maksudnya dalam kitab Taurat yang ditulis di lauh, okey, dalam kitab Taurat itu ada maklumat apa? Allah kata yang pertama, min kulli syai'in mau'izah, yang mengandungi pelbagai jenis mau'izah, pengajaran. Okey. Maknanya kitab Taurat tu ada macam-macam mau'izah, pengajaran. Okey. Pengajaran ni apa? Mau'izah ini apa? Mau'izah ni dia sangat dekat dengan pengajaran, peringatan yang ia berbentuk menakut-nakutkan, memberi amaran. Itulah mau'izah. Jadi dalam kitab Taurat mengandungi apa? Mengandungi pelbagai jenis pengajaran, membawa maksud, mengandungi pelbagai jenis mau'izah, peringatan, yang peringatan itu berbentuk menakut-nakutkan mereka. Ditakutkan tentang apa? Ditakutkan tentang Allah, ditakutkan tentang azab. Itulah mau'izah. Okey. Ciri yang kedua, ia berada pada potongan ayat wa tafsilal likulli syai'in. Okey. Wa tafsil ni adalah, tafsil ni macam perincian. Kita panggil tafsil. Okey. Dan penjelasan, perincian, penerangan lanjut bagi tiap-tiap sesuatu. Okey. Maknanya dalam kitab Taurat tu tak ada yang tak faham. Tak ada yang maklumat dalam kitab Taurat yang telah ditulis di lauh itu, tak ada yang sama-sama. Maklumat dia jelas, terang. Itulah yang Allah kaitkan dengan watafsila. Tafsil. Okey. Kedua-dua potongan ayat ini dalam dua ciri kitab Taurat itu mengandungi dua sifat bagi kitab Taurat. Sifat Taurat yang pertama, ia adalah mau'izah. Mau'izah. Sifat Taurat yang kedua adalah tafsil. Okey, tafsil. Okey. Faham. Faham tak? Perbezaan ciri dengan sifat. Okey. Okey. Saya permudahkan. Kalau ditanya, dalam Taurat itu ada info apa? Kita kata, dalam Taurat itu ada info. Info macam tak kaitkan pula. Ada info lah kita panggil. Ada info tentang mau'izatan min kulli syai'in mau'izah. Kita kata dalam kitab Taurat ini mengandungi macam-macam peringatan, pengajaran. Untuk siapa? Sudah pasti untuk Bani Israel. Okey. Kitab Taurat ini yang isi kandungan kitab Taurat yang kedua, ia mempunyai tafsilan likulli syai'in. Maknanya info dalam kitab Taurat ini
sangat jelas, terang. Jadi secara tak langsung kitab Taurat ini dia punya dia punya sifat dia pertama adalah fungsinya apa? Mau'izah. Okey. Sifat Taurat yang kedua atau kita kata fungsi dia kedua adalah at-tafsil, memperincikan, memperjelaskan. Okey. Kalau dah jelas, apa maksud min kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu? Kata dalam tafsiran Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, apa maksud likulli syai'in? Likulli syai'in ni maksudnya semua hukum hakam, al-ahkam wa tashri'at. Mudahnya kita nak kata macam ni. Likulli syai'in tu, kalau kita tengok dekat terjemahan, kita tengok saya gariskan. Kali warna apa ni? Okey, saya pakai warna purple. Okey. Dalam ayat tu kan Allah kata min kulli syai'in, pelbagai jenis. Betul tak? Min kulli syai'in. Lepas tu Allah kata li kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Okey. Apa maksud tiap-tiap sesuatu tu? Tiap-tiap sesuatu tu maknanya adalah segala hukum hakam, syariat, kita kata perkara ibadah akan yang ada dalam kitab Taurat yang berkaitan dengan Bani Israel. Itulah min kulli syai'in. Contohnya kalau macam kita dalam Al-Quran, Allah ada bagi tahu hukum curi ke, tentang amal ibadat salat ke, puasa ke, itulah dipanggil al-ahkam dan at-tashri'at. Disyariatkan, ada cerita pasal puasa ke, itulah disebut tentang tiap-tiap sesuatu. Okey. Kemudian dalam ayat ini sebenar-benarnya juga, macam ni nak beza mau'izah, macam ni nak beza mau'izah dengan tafsil. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, sebenarnya tafsil dia ada kaitan dengan mau'izah. Dia tentang sifat pertama ni, ciri pertama. Seolah-olahnya ciri yang kedua dan sifat yang kedua Taurat ini sebenarnya dia nak menerangkan kembali ciri satu, ciri sifat satu. Menerangkan kembali tu maksudnya macam mana? Maknanya ciri yang kedua, sifat yang kedua Taurat ini, dia memperincikan, menjelaskan min kulli syai'in mau'izah tu. Contoh macam ni, contoh. Okey. Dalam kitab Taurat, ni sebagai contoh, dalam kitab Taurat ada perintah solat. Okey. Itulah perintah solat tu duduk di bawah min kulli syai'in mau'izah. Okey. Tapi macam mana nak solat? Berapa kali nak solat? Contoh. Maka berapa kali nak solat? Dia dikaitkan dengan ciri kedua tu. Wa tafsilal likulli syai'in. Itulah berkaitan dia. Maksudnya min kulli syai'in tu secara umum. Contohnya solat. Tapi macam mana cara dia, perincian dia, berapa waktu dia. Maka perincian itu duduk pada ciri yang kedua. Wa tafsilal likulli syai'in. Macam kita, Al-Quran pun ada cara macam tu. Al-Quran ni kadang-kadang ayatnya menyebut secara umum sahaja satu hukum. Tetapi ada ayat-ayat di dalam Al-Quran menerangkan hukum yang umum itu
kepada lebih jelas. Begitulah yang dikaitkan dengan dua sifat Taurat secara umum. Okey. Dapat tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Dalam masa yang sama, dan ayat yang sama ni juga ada menjelaskan ciri Taurat yang ketiga. Maksudnya isi kandungan Taurat itu yang ketiga apa dia? Bi'ahsaniha. Bi'ahsaniha ini apa? Tengok terjemahan dia. Okey. Dalam kitab Taurat ni, ia mengandungi sebaik-baik wahyu lah. Maksudnya dalam kitab Taurat ni, hukum hakam dalam dia, perintah syariat di dalamnya, semuanya itu adalah yang terbaik. Itu dipanggil sebaik-baiknya. Macam kita, semua ayat Quran ini sifatnya adalah apa? Adalah hasan. Hasan tu maksudnya apa? Hasan tu maksudnya hasanah. Maksudnya semua ayat Al-Quran ini dia adalah baik. Dia adalah sangat baik. Maknanya kitab Taurat ni Allah nak kata isi kandungan di dalamnya. Okey. Mengandungi perkara ibadah, hukum hakam, perkara syariat. Semua dalam Quran itu, dalam kitab Taurat itu sifatnya adalah yang terbaik. Itulah maksud bi'ahsaniha. Jelas tak tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, maknanya surah Al-A'raf yang kita baca ni, satu ayat ni, kita dapat belajar 3 ciri kitab Taurat. 3 ciri. Allah, saya ni terbalik-balik saya ni tulis. Maafkan saya tuan-puan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ni, saya terbaiki sikit kat sini. Sekejap ya. Takut saya konflik antara sifat dengan ciri. Yang ini bukan sifat 3 ya. Ini ciri 3. Sekejap ya. Jadikan saya. Sekejap. Kecil berpenuh tulisannya. Nampak ni. Okey. Dah. Nampak tak? Ini kebetulan dia. Berbetulkan sikit. Okey. Ayat yang kita baca ni menjelaskan kepada kita ada 3 ciri isi kandungan kitab Taurat yang telah ditulis oleh Allah, diberikan kepada Nabi Musa melalui apa? Melalui al-alwah. Pada lauh-lauh. Kita tak dapat nak cari maklumat. Lauh itu daripada kayu ke? Ataupun apa? Daripada permata ke? Ataupun dia daripada kaca ke? Wallahu ta'ala alam. Okey. Dalam kitab Taurat itu, isi kandungan kitab Taurat itu mengandungi 3 ciri. Ciri pertama, memuatkan segala yang diperlukan oleh Bani Israel, apa yang mereka perlu buat, seperti perkara ibadah ke, hukum hakam. Okey. Ciri yang kedua, isi kandungan Al-Quran ini, isi kandungan kitab Taurat ini, isi kandungan kitab Taurat ini terang, jelas, tak ada yang sama-sama. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, isi kandungan kitab Taurat ini, isi kandungan itu adalah yang terbaik. Maklumat dalam tu adalah yang terbaik. Kalau dalam tu ada perkara ibadah, ibadah tu terbaik kena buat. Okey. Dalam masa yang sama, fungsi kitab Taurat ini, dia sebagai mau'izah, dia juga sebagai at-tafsil.
Okay. Jelas tak tuan-tuan wa rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita lanjutkan penerangan yang selebihnya, iaitu ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 48 muka surat 326. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan jelas syukur pada Allah. Okey, kalau ada apa-apa penambahan maklumat nanti tolong maklumkan. Okey, kita pergi kepada surah yang kedua pula. Dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 48 muka surat 326. Okay, mari kita tengok dalam ayat ini apa lagi sifat kitab Taurat. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Haruna. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa wa Harun. Kenapa didahulukan Musa daripada Harun? Mendahulukan Musa daripada Harun menunjukkan darjat Musa yang lebih tinggi daripada Harun. Kerana kita tahu Nabi Harun adalah pendukung kuat Nabi Musa. Tapi watak utamanya adalah Musa. Sebab itu Musa ni dia pangkat dia Nabi dan Rasul. Tapi ada para ulama kata Harun ini adalah Nabi. Sebab dia tidak ada umat dia. Wallahu ta'ala alam. Okey, tapi Musa sudah pasti kedudukan lebih tinggi daripada Harun. Okey. Dalam ayat ini, Allah mengatakan Musa dan Harun ini Allah beri apa? Kalau kita baca ayat nombor 48 kan, kalau kita tak baca terjemahan dia, mungkin kita nampak macam Quran. Allah kata apa? وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ. Kalau kita baca pada ayat ni, Allah kata apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun itu Al-Furqan. Al-Furqan. Kalau kita baca Al-Furqan, sebab kita sedia maklum, salah satu nama Quran adalah Al-Furqan. Jadi apa Al-Furqan di sini? Al-Furqan di sini adalah kitab Taurat. Lepas tu, kitab Taurat ini pula, apa sifat dia? Fungsi dia yang kedua. Wadhiya'a, sebagai cahaya yang sangat terang, yang menerangi. Dan sifat dia ketiga, az-zikr, iaitu peringatan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa ni merujuk kepada Bani Israel yang bertakwa. Dari ayat 48 ni, Allah bagi tahu kitab Taurat ini dia berfungsi sebagai apa? Sebagai Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Al-Furqan bermaksud pembeza di antara yang benar dengan yang batil. Pembeza di antara benar dengan batil. Maksudnya, kitab Taurat ini berfungsi. Sifatnya, iaitu fungsinya adalah untuk memberitahu, memberi panduan kepada Bani Israel mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang dosa, mana yang pahala. Itulah Al-Furqan. Okey. Jelas? Tapi Al-Furqan sini apa? Semua ni pasal Taurat.
Okey. Quran, Allah panggil tak Quran itu sebagai Furqan? Jawapan dia iya. Al-Quran juga mempunyai sifat yang sama macam kitab Taurat berfungsi sebagai Al-Furqan. Kalau tuan-tuan nak cari maklumat, di mana ayat yang mana Allah bagi tahu Quran ini sifat dia Al-Furqan, paling jelas sekali buka surah Al-Furqan. Ada satu surah itu namanya surah Al-Furqan, dan ayat yang pertama sekali kita jumpa penyebutan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi. Jadi Furqan pada ayat pertama dalam surah Furqan bukan kitab Taurat ya. Ia adalah merujuk kepada Al-Quran. Tetapi Al-Furqan dalam ayat 48 surah Al-Anbiya ini dia bukan Al-Quran ya. Ia adalah merujuk kepada kitab Taurat. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia bahawa kitab Taurat ini disifatkan oleh Allah sebagai Al-Furqan. Macam tu juga Allah kaitkan Quran pun sebagai Furqan. Sebenarnya tuan-tuan, kitab Taurat, kitab Injil pun dia mempunyai sifat yang sama macam kitab Taurat sebagai Al-Furqan. Okey, sifat yang kedua adalah dhiya'a. Okey, apa dia? Dhiya'a. Apa maksud dhiya'? Okey, dhiya' adalah cahaya yang sangat terang. Cahaya yang sangat menerangi. Kita tahu dalam Quran perkataan dhiya' Allah pakaikan pada asyam, iaitu matahari. Jadi Allah Taala nak mensifatkan bahawa kitab Taurat ini bukan sekadar ia sebagai Furqan, ia juga sebagai penerang yang menerangi Bani Israel untuk menjalankan kehidupan di dunia. Seolah-olah Al-Furqan ini adalah penerang yang sangat terang kepada Bani Israel. Okey. Yang ketiga, Al-Taurat ini disifatkan sebagai Al-Zikr, iaitu peringatan. Sama macam Quran. Betul tak sama macam Quran? Al-Quran pun Allah juga mensifatkan Al-Quran juga adalah sebagai Al-Zikr. Contoh ayat dia ada banyak dalam Quran. Allah kata Quran itu adalah Al-Zikr, peringatan. Macam kita duk zikir lah. Berzikir. Ambil daripada kalimah zikr. Jadi Taurat ini adalah satu zikr. Al-Quran itu juga adalah satu zikr, peringatan. Peringatan ni maksudnya mengingatkan. Selalu dia ingat kita. Ingat. Kerja dia mengingatkan kita. Sebab apa? Sebab kita ni mudah lalai, mudah lupa. Maka Al-Quran mengingatkan kita. Ingat kita. Berulang-ulang diingat. Lagi kita baca, lagi kita faham, lagi kita diingatkan. Lagi kita diingatkan. Itulah Az-Zikr. Kalau tuan-tuan nak cari ayat-ayat tentang Az-Zikr, bagi Al-Quran ada banyak tempat. Antaranya adalah dalam surah Al-Hijr. Ayat yang ke-9, Allah mengatakan inna nahnu dzikr wa inna lahu lahafizun. Okey, selesai penerangan ringkas bagi 3 sifat ataupun 3 fungsi bagi kitab Taurat.
Okey. Kita lanjutkan lagi boleh, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Ke macam mana? Cerita. Nak lanjutkan Boleh, lagi. Ustaz. Boleh ya? Okey. InsyaAllah boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, sikit lagi kita ambil ayat yang berikutnya, iaitu kita rujuk pula dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 91, muka surat 139. Ayat ini boleh ditemukan di dalam Al-Quran. Okey, mari kita belajar lagi, tambah lagi maklumat. Apa itu kitab Taurat? Rezeki Allah bagi pada kita kan? Allah bagi kita ilmu yang kita dapat mengetahui tentang kitab Taurat melalui Al-Quran. Okey. Dalam ayat 11 ni, Allah memberitahu kepada kita Taurat ini apa sifatnya, apa fungsinya yang lain. Okay, kita pendekkan, kita ambil sampai ayat yang qul ni. Allah mengatakan qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nura wa huda linnasi. Okey, kalau kita baca terjemahan, Allah mengatakan dan mereka ni merujuk kepada orang Yahudi. Mereka tidak mahu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sepatutnya mereka kena buat. Ketika mana mereka mengatakan Allah tak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Maknanya mereka nak menolak tentang wahyu. Lepas tu Allah Ta'ala nak minta Nabi bangkang apa yang mereka kata. Lepas tu Allah mengingkari perbuatan mereka tidak mengagungkan Allah. Maka Allah kata, kul, katakanlah kepada mereka. Siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa? Yang kitab itu dijadikan sebagai nur cahaya dan juga huda, iaitu hidayah bagi manusia. Okey. Dari ayat ini dapat kita senaraikan ada 3 sifat ataupun kita kata fungsi bagi kitab Taurat. Apa dia? Yang pertama, kitab Taurat ini ia adalah kitabun. Kitab. Apa maksud kitab dekat sini? Kitab ni kitab lah. Tapi kitab sangat dekat dengan makna ditulis lah. Jadi, kitab Taurat ni, sifat dia yang pertama dalam ayat ini, ia adalah sebagai Alkitab. Maknanya Alkitab tu apa? Maknanya ia merupakan wahyu yang telah ditulis. Wahyu yang mengandungi bentuk tulisan. Sebab tu Taurat ni, kita baca tadi, memang Allah telah tuliskan. Kami telah tuliskan. Bukan Musa yang tulis. Kalau macam Quran, bukan Nabi yang tulis. Quran kan sebelum dijadikan mushaf, ada penulis-penulis yang Nabi lantik untuk menulis Al-Quran pada batu-batu ke, daun-daun ke. Okey. Tetapi kitab Taurat memang Allah tulis. Jadi sesuatu yang dituliskan, direkodkan, ia dikaitkan dengan Alkitab. Okey. Sifat yang kedua bagi Al-Taurat itu adalah nur. Adalah sebagai cahaya. Semua orang faham apa maksud cahaya. Dan cahaya tu dia sebagai panduan kepada Bani Israel untuk mereka lalu hidup ini dengan bagus, dengan baik. Seperti mana Allah kendaki mereka perlukan panduan. So Taurat ni cahaya untuk mereka.
sama tak macam Al-Quran? Al-Quran itu nur tak? Ya, jawab. Quran itu juga nur. Sama sifatnya macam Taurat. Kalau kita rujuk, contohnya dalam surah An-Nisa ayat 174. An-Nisa ayat 174, kita akan jumpa Allah kata Quran ini adalah nur, cahaya yang mubina, yang jelas. Sama seperti peranan sifat kitab Taurat juga sebagai nur. Dan yang ketiga, Quran, Taurat ini ia adalah sebagai huda, sebagai petunjuk yang akan menunjuki Bani Israel apa yang perlu mereka buat, apa yang mereka tak perlu buat. Huda. Sama tak macam sifat yang Allah gambarkan dikaitkan dengan Quran? Jawapan dia ya. Dalam ayat yang awal-awal surah Al-Baqarah pun kita jumpa perkataan apa? Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. Sama macam Alkitab Taurat. Hudal la raiba fi, hudal lil muttaqin. Samalah macam kitab Taurat, sifatnya hudal wa hudal linnas. Sama. Sebab apa? Sebab kitab Taurat ini datangnya dari Tuhan yang sama yang menurunkan Al-Quran. Dan kita tahu itulah kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai ayat dalam surah Al-An'am ayat 91. InsyaAllah nanti kita boleh sambung lagi, dan memang saya hadkan sehingga maklumat dalam surah Al-An'am. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kalau kita kombinasikan ayat-ayat yang kita rujuk tadi, kita boleh katakan bahawa kitab Taurat ni ia adalah sebagai mau'izah, ia adalah sebagai al-mufassal, sebagai at-tafsil. Kitab Taurat ini ia adalah sebagai apa? Al-Furqan, Dhiya, Al-Dhikr. Dan kitab Taurat ini juga ia sebagai kitab Nur, Huda. Ada lagi beberapa maklumat lain, iaitu kita kena sambung pada minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, siri yang ketiga, kitab Taurat yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ada sebarang pertanyaan, penamaan maklumat, tuan-tuan dan puan? Ada mana-mana maklumat yang perlu dibetulkan pun, tolong maklumkan pada saya. Kita sama-sama belajar. Okey, kalau tiada, nanti saya kongsikan nota ni kemudian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, membicarakan lagi apakah itu kitab Taurat. Moga-moga kita semakin dapat mengukuhkan keimanan kita kepada kitab. Jadi kita dapat belajar, kita dapati bahawa tinggi nilai kitab Taurat ni. Sebab tu kita tak boleh tolak kitab Taurat ni. Kedudukan dia sama, kedudukannya, fungsi dia, sifat dia, ciri dia, kita dapati macam semua sama je macam Quran ni. Okey, nanti kita akan lanjutkan lagi insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.